Assalamualaikum, tuan-tuan yang dah masuk. Uh, Tolong bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. Silakan. Siapa-siapa yang ada janji untuk ajak sahabat-sahabat lain atau saudara mara, boleh bagi tahu dengan mereka, teks mereka sekarang. Kata kelas kita dah nak start dah, insya-Allah. Hari ini kita bahaskan ayat yang ke-35 tuan-tuan dari surah Yasin. Silakan, jemput masuk. Siapa yang dah masuk bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. Silakan. Jemput masuk. InsyaAllah hari ini kita bahaskan ayat yang ke-35 dari surah Yasin. Siapa di kalangan tuan-tuan yang telah pun berjanji dengan sesiapa untuk join kelas, tuan-tuan tolong teks dia sekarang sementara kita belum start ni. Dan siapa yang belum share, tolong share sekarang tuan-tuan. Terima kasih. Tolong share Share di FB tuan-tuan masing-masing. InsyaAllah mudah-mudahan Allah pemudahkan sahabat-sahabat tuan-tuan pun untuk sama memahami Al-Quran insyaAllah. Silakan. Silakan, jemput masuk. Silakan tuan-tuan. Silakan. Siapa yang tak ada Quran di tangan pun tak apa, sebab nanti kita akan share di skrin yang sama. Tuan-tuan pun boleh nampak skrin yang apa yang saya lihat, sama-sama. Silakan, jemput masuk. Siapa yang belum share, tolong share tuan-tuan. Siapa yang baru masuk tolong beritahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. Siapa yang baru first time join kita, selamat berukhuwah dan insya-Allah mudah-mudahan Allah pemudahkan tuan-tuan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran insya-Allah. Silakan. Silakan tuan-tuan. InsyaAllah kita akan mulakan sebentar lagi. Tolong share siapa yang belum share di FB masing-masing supaya orang lain pun mudah-mudahan dapat manfaat daripada program yang sama insya-Allah. Silakan. Okeylah tuan-tuan slow-slow kita boleh mula dengan sama-sama membaca Ummul Kitab surah Fatihah. Kemudian kita doa, kemudian kita mulakan pengajian kita insya-Allah. So kita mula sama-sama dengan baca surah Fatihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min alsilatina yafqahu qawlana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd.
Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya sebut tadi, insya-Allah hari ini kita akan bahaskan ayat yang baru. Kita akan membicarakan ayat yang ke-35 daripada surah Yasin. Ayat yang ke-35 dari surah Yasin. Kita baca dulu ya. Kalau tuan-tuan yang baru join kelas kita ni, kita format kita yang pertama kita bacakan ayat tu. Kemudian lepas saya baca ayat tu, kita terjemahkan makna dia. Pastikan semua pelajar-pelajar boleh faham apa makna yang tertulis ayat tu, apa makna dia. Kemudian baru kita kaitkan dengan ayat sebelum kalau ada kaitan dia lah. Kalau perlu. Kadang ada ayat kita baca kita tak faham, kena baca ayat sebelum baru tahu cerita pasal apa kan. Jadi kita tengok. Kemudian lepas habis tuan-tuan faham ayat tu, baru kita pergi kepada hal yang berkaitan dengan penafsiran, apa yang boleh kita ambil daripada ayat tu ya, dari sudut mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan pada kita. Dan di hujung nanti baru kita bahaskan tentang teknikal nahu yang terdapat dalam ayat tersebut, supaya kefahaman kita tu tuan-tuan dapat dari sudut dari dua sumber, dari dua sudut lah. Angle atau sudut yang pertama ialah dari sudut kefahaman cerita itu sendiri. Yang kedua ialah dari sudut teknikal. So dia mesti synchronize antara kefahaman tuan-tuan dengan teknikal tu, siapa fa'il, siapa maf'ul, apa tanda fa'il, apa tanda maf'ul dan sebagainya. So tuan-tuan kita semak sama-sama ayat ni. Saya baca, tuan-tuan puan-puan semak. Ini ayat 35 tu ya. Baik, ni ayat yang bawah ni Allah menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun. Liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkuruna, kata Allah ya. Baik, kita tengok makna dia. Liya'kulu, supaya ataupun agar mereka semua makan, min thamarihi, dari buah-buahan yang diambil dari pohon-pohon tersebut. Wa ma amilathu aydihim, dan apa yang telah diusahakan oleh tangan-tangan mereka. Tapi tuan-tuan di sini ada dua makna, nanti saya jelaskan. Kat sini kita memang ada perbahasan sikit sebab ma ni ada pendapat yang mengatakan ma ni bukan ma apa yang tahu apa. Ma ni ialah ma tidaklah, dan tidaklah ia diusahakan oleh tangan-tangan kamu sendiri, tapi dalam makna yang lain, dan apa yang telah diusahakan oleh tangan-tangan kamu sendiri. So macam mana kita nak berinteraksi dengan kalimat ma ini, nanti sekejap lagi kita bahaskan. Kita fahamkan makna dia dulu sekali lagi. Supaya mereka dapat makan dari buah-buahan dan apa yang telah diusahakan oleh tangan mereka sendiri, ataupun supaya mereka dapat makan sesuatu buah-buahan tersebut yang mereka tidaklah mengusahakannya dengan tangan mereka sendiri. Allah yang tumbuhkan. Maksudnya itu afala yashkurun, tidakkah mereka bersyukur? Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya sebut tadi, ma ini kita ada problem, kejap lagi kita bahaskan ya. Baik, ayat ni sebenarnya kalau tuan-tuan tengok dalam ayat yang sebelum, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin. Allah menyebut dan kami jadikan ia di dalam, dan kami menjadikan pada bumi tersebut, di atas bumi tersebut, jannatin, kebun-kebun, min nakhilin, dari pohon kurma, kebun dari pohon kurma, wa inabin, wa a'nabin, kebun dari pohon kurma dan anggur. Wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami pancarkan di bumi tersebut, di atas bumi tersebut, minal uyun, dari mata-mata air. Ini ayat yang sebelum ni telah pun kita bahaskan pada pertemuan kita yang lepas. Jadi sambungannya hari ini supaya mereka dapat makan dari buah-buahannya. Nampak? Dia punya connection antara ayat 34 dengan 35 kan. Allah kata Allah sediakan tanah untuk dijadikan kebun-kebun kurma dan kebun-kebun anggur, dan Allah pancarkan juga di kebun-kebun tersebut, di tanah tersebut mata air, kata Allah, supaya mereka dapat makan dari buah-buahan yang tumbuh. Nampak tak? Supaya mereka dapat makan dari buah-buahan yang tumbuh. Kalau dalam konteks ini Allah sebut kurma dan anggur kan, tapi kita kaitkanlah dengan tempat kita. Tempat kita tak ada kurma, tak ada anggur kan, tapi kaitannya dengan tempat kita, buah-buahan di tempat kita lah. Supaya mereka semua dapat makan dari buah-buahan dan apa yang telah mereka usahakan dengan tangan-tangan mereka, tuan-tuan. So maksudnya, apa yang mereka usahakan dengan tangan-tangan mereka, kalau kita tengok dari sudut penafsiran, mungkin yang dimaksudkan ialah mereka gunakan tangan-tangan mereka untuk menanam pohon-pohon tersebut. Mereka gunakan tangan-tangan mereka untuk menanam pohon-pohon tersebut. Dan ada yang lebih advance, mereka kahwinkan antara pokok tu dengan pokok jenis ni,
walaupun daripada kumpulan yang sama, katalah pisang dengan pisang, tapi selepas ia dikahwinkan maka pokok itu menjadi lebih baik. Jadi itu yang dimaksudkan apa yang telah diusahakan oleh tangan-tangan mereka yang susun pokok tersebut, mereka yang tanam, mereka yang kahwinkan, afala yashkurun, adakah mereka tidak mensyukurinya. Jadi Allah menyebut Allah sediakan semua bahan. Kita bahaskan tentang ma tu dulu tuan-tuan. Jadi kalau ma tu dia ada dua makna. Satu, ma maknanya apa yang telah kamu usahakan, apa yang telah mereka usahakan. Yang kedua, sesuatu yang bukan mereka usahakan. So kita nak berinteraksi dengan ma ni macam mana? Okey tuan-tuan, sebelum tu saya bahaskan tentang ma sebentar ya. Ma ni tuan-tuan, dia ada 3 jenis dalam Al-Quran yang tuan-tuan akan jumpa. Ma jenis yang pertama ialah ma apa yang. Itu mungkin itulah yang dimaksudkan dalam ayat ni. Ma jenis yang kedua ialah apakah? Itu tak ada. Ma jenis yang ketiga ialah ma tidaklah. Jadi ma yang pertama dengan yang ketiga tu kemungkinan dalam ayat ni. Mana satu yang betul? Wallahu alam, kita tak tahu tuan. Sebab bacaan sama, sebutan sama dan semuanya sama. Hanya Allah yang tahu. Mungkin Rasulullah SAW tu yang tahu apa yang dimaksudkan dengan ma tersebut. Baik, macam mana kita nak berinteraksi kalau kita ada dua makna? Satu, ma maknanya apa yang? Maknanya apa yang kamu usahakan. Satu lagi, ma maknanya tidaklah sesuatu yang kamu usahakan. Jadi mana satu yang betul? Sebenarnya kalau tengok dalam konteks ini, kita jamaklah antara kedua-dua pendapat, antara ma, kedua-dua ma itu kita tengok dari sudut penafsiran. Maknanya kalau kita nak kata ma tu maknanya ma apa yang, dari apa yang kamu telah usahakan. Memang betul, sebabnya manusia yang berusaha untuk ratakan, untuk tanamkan, untuk siramkan air dan sebagainya, bawa saliran air sehingga boleh menjadi kebun-kebun kurma. Kalau nak suruh tumbuh sendiri dalam keadaan cantik, susunan pokok, benda tu tidak berlaku lah biasanya kan. Biasanya manusia yang akan susun pokok tu, tanam, kahwinkan antara debunga, jantan dan kemudian barulah pokok tu boleh mengeluarkan hasil yang baik. Jadi kamu usahakan dengan tangan-tangan kamu sendiri. Itu kalau ma yang maksudnya apa yang diusahakan oleh tangan-tangan kamu. Tapi kalau ma tu yang maknanya tidaklah pun betul juga. Yang mana Allah Ta'ala tumbuhkan, makan buah-buahan yang manis itu bukan daripada usaha tangan kamu. Maksudnya yang tumbuhkan pokok tu sendiri sebenarnya ialah Allah. Usaha kita cuma kita nak susun. Berapa banyak cuba tanam tapi tak jadi. Berapa banyak tempat yang cuba ditanam tapi tidak mengeluarkan hasil. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengeluarkan hasil tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala yang membesarkan pokok tu daripada kecil. Mana ada manusia boleh membesarkan pokok? Kita tanam, lepas tu tanamlah. Kalau Allah Ta'ala tak takdirkan pokok itu cantik, tumbuh, mengeluarkan buah, maknanya benda itu tidak akan terjadi. Berapa banyak orang tanam sesuatu tapi tidak tumbuh. Terutamanya di kawasan tempat-tempat negara-negara yang kering lah, macam negara Arab, macam negara-negara yang Afrika, yang susah nak tumbuh-tumbuhan. Tanamlah apa pun, tak akan tumbuh. Berbeza dengan tempat kita, tuan-tuan. Jadi maknanya, yang menyebabkan tumbuh atau tidak tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua-dua ma tu kita sebenarnya tak ada masalah pun. Kita boleh tafsirkan. Yang mana yang betul? Wallahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mengetahui. Okey, sekali lagi kita tengok. Tuan-tuan dah faham kan ma ni apa dia punya perbahasan dia tentang yang kita bahaskan tu kan. Okey, liyakulu sekali lagi, kemudian kita ambil apa yang Allah Taala nak sampaikan mesej melalui ayat ni kepada kita. Liyakulu min samarihi wa ma amilathu aidihim. Supaya mereka dapat makan dari buah-buahannya dan apa yang telah mereka usahakan dengan tangan-tangan mereka. Afala yashkuruna. Apakah mereka tidak mahu bersyukur? Apakah mereka tidak bersyukur dengan perkara tersebut? Okey. Faham ayat ni? Supaya mereka makan dari buah-buahannya dan dari apa yang telah mereka usahakan. Adakah mereka tidak mahu bersyukur? Tuan-tuan faham kan ayat tu? So kalau faham, jom kita tengok apa sebenarnya mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan pada kita melalui ayat yang ke-35 daripada surah Yasin ini, tuan-tuan. Baik, yang pertama sekali, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya nak tunjukkan apa nikmat yang diberikan kepada manusia. Dan sebab apa tahu? Sebab apa Allah nak tunjukkan? Sebab ramai manusia yang lupalah. Ramai manusia yang lupa. Sebab apa lupa? Sebab manusia ni kadang-kadang take for granted. Betul ke tidak? Tuan-tuan lahir-lahir saja, tuan-tuan dah tengok pokok, tuan-tuan dah tengok buah-buahan di pokok tersebut. Tuan-tuan boleh beli, tuan-tuan boleh makan. Kalau tuan-tuan nak beli pun, macam mana pun dia akan datang dari pokok juga kan. Kalau tak dia keluar daripada pokok, macam mana tuan-tuan nak beli buah-buahan tersebut di tepi jalan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak ingatkan pada kita betapa besarnya nikmat Allah kepada kita. Itu yang penting sekali. Allah nak tunjukkan nikmat apa yang diberikan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu, akulah yang tumbuhkan pokok yang manis, buah yang manis tersebut sehingga kamu dapat makan.
Supaya apa? Supaya orang yang biasanya dia tidak memikir, dia akan berfikir dengan perkara tersebut, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala nak mereka fikir akan perkara tersebut, jangan take for granted saja. Biarkan biarkan berlalu, tak payah nak fikir, tak payah nak fikir. Ada buah kita makan je sudah. Ada buah kita makan, ada nasi kita makan. Tuan-tuan, jangan buat macam tu. Allah Subhanahu Wa Taala ni suruh kita bersyukur, suruh kita bersyukur. Allah Taala nak tunjukkan sebenarnya dalam konteks ini apa yang dia telah berikan kepada kita. Itu penting sangat, tuan-tuan, untuk kita jadikan iktibar, tuan-tuan. Jangan kita anggap semua benda tu hanya terjadi kerana hukum alam semata-mata, bukan kerana perintah, bukan kerana sifat rahmat dan kasih sayang Allah. Baik, selain daripada itu, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala ni sebenarnya nakkan manusia itu supaya manusia itu sedar bahawa sebenarnya kita ni manusia hanya mengharapkan belas ihsan Allah untuk menjadikan buah-buahan itu tumbuh, kemudian manis, kemudian segar dan boleh kita makan. Tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala nak kita sedar. Kalau ini dalam konteks ini, kalau ma tu maknanya tidaklah. Allah Subhanahu Wa Taala ni nak kita sedar bahawasanya kita boleh makan makanan kita hari ni dari bentuk buah-buahan itu, dari sudut tanam-tanaman itu sebenarnya adalah ihsan daripada Allah Azza wa Jalla. Kan saya sebut di awal tadi, yang mana pohon-pohon itu, tuan-tuan, dia tumbuh dengan besar, Pokok tu asalnya kecil, kemudian dia besar. Jadi bila pokok tu besar, dia tidak mengambil sesuatu yang lain untuk membesarkan pokok dia, macam manusia, Maksudnya apa? Maksudnya macam ni tau. Pokok-pokok dekat dalam hutan yang banyak-banyak ataupun pokok-pokok yang kita tanam, pokok-pokok buah-buahan tu, tuan-tuan, asalnya kecil kemudian dia besar. Jadi untuk membesarkan sesuatu, biasanya kalau kita manusia, kita akan korbankan sesuatu yang lain untuk membesarkan sesuatu yang kita bina. Macam mana saya nak bagi contoh? Macam tuan-tuan buat rumah contohnya kan. Jadi tuan-tuan nak buat rumah, tuan-tuan kena tebang pokok balak. Betul tak? Tebang pokok balak dan buat rumah kayu lah. Ni kita jangan cerita rumah batu Kita cerita rumah kayu, senang sikit buat contoh. Kemudian kalau tuan-tuan nak besarkan lagi rumah tersebut, tuan-tuan buat apa? Tebang lagi satu balak. Maksudnya ada sesuatu yang tuan-tuan korbankan untuk membesarkan rumah tuan-tuan. Tiba-tiba tuan-tuan nak besarkan lagi, tuan-tuan kena korbankan lagi pokok besar yang ketiga. Nampak tak? Ataupun berapa batang pokok lah, kita pun tak tahu berapa banyak diperlukan untuk sebuah rumah membina, berapa banyak pokok yang perlu ditumbangkan, kita tak tahulah kan. Tapi maksudnya ialah ada sesuatu yang kita korbankan untuk membesarkan sesuatu. Untuk menjadikan sesuatu, kita korbankan sesuatu. Macam tuan-tuan nak buat pensel, tuan-tuan kena korbankan sesuatu. Kena tebang pokok supaya boleh dijadikan pemegang pensel itu dan sebagainya. Tapi masalahnya, tuan-tuan tengok pokok-pokok yang banyak dekat dalam hutan yang besar-besar tu, apa yang dikorbankan? Apa yang dikorbankan untuk membesar? Adakah pokok ni bila besar ada pokok lain yang dia disedut daripada tak ada kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kat sini bahawasanya kamu dapat makan buah yang manis, kamu dapat menikmati buah-buah yang segar dan manis itu, itu adalah belas ihsan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala itu yang menumbuhkan pokok tu. Kalau tuan-tuan tengok dalam ayat yang lain, Allah menyebut yang maksud dia ialah tanah yang sama, pokok yang sama, cuma kebun sebelah-sebelah, tapi kebun yang pertama rasanya manis. Kebun yang kedua buahnya rasanya masam. Jadi dialirkan dengan air yang sama dan sebagainya kan, tapi rasa ta'muhu mukhtalifan, rasa dia tu berbeza antara satu sama lain. Jadi kalau kita dapat makan buah yang manis, apa lagi yang tuan-tuan yang kita boleh fikir selain daripada itu adalah belas ihsan daripada Allah Azza wa Jalla, tuan-tuan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dekat dalam ayat ni, kalau ma tu maknanya tidaklah, maknanya syukurlah, kamu ni dapat makan sebenarnya adalah belas ihsan daripada Allah Azza wa Jalla. Bukan daripada usaha kamu sendiri. Kamu tak tahu macam mana pokok tu boleh besar sampai begitu tanpa mengambil sesuatu yang lain yang dapat kamu lihat. Ada dia cara dia yang Allah Taala jadikan pokok itu besar, mungkin melalui baja dan air sebagainya, tapi di pandangan mata kasar kita ni tak ada satu pun yang dikurangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan. Dan seterusnya, kalau anda kita kata ma itu artinya ialah apa yang telah kamu usahakan, mungkin maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tu nak kita menikmati buah-buahan tersebut. Allah nak kita menikmati buah-buahan tersebut. Tuan-tuan, buah-buahan ni bukan saja buah-buahan yang segar tu kita boleh makan. Kadang-kadang buah tu dikeringkan pun kita ada kelazatan dia yang tersendiri. Betul tak?
Macam kurma, tuan-tuan boleh makan dia muda, tapi bila dia dah jadi kurma tu, itu telah dikeringkan kan, ataupun telah dijemur dan sebagainya kan, pun sedap juga kan. Ataupun kalau macam dekat tempat kita ada buah-buah tertentu yang dikeringkan, kemudian atau ada yang dijerukkan, ataupun ada yang di apa itu semua adalah sesuatu yang tuan-tuan buat dengan tangan tuan-tuan sendiri kan, dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala nak kita nikmati. Ataupun ada di kalangan tuan-tuan yang pandai untuk kahwinkan pokok A dengan pokok B. Saya pernah dengar tuan-tuan, ada orang kahwinkan pokok cempedak dengan buah nangka, dengan pokok nangka. Kita suka rasa buah cempedak, tapi yang kita tak suka ialah buah cempedak tu contohnya macam dia lembut dan cair dan berair dan sebagainya kan. Kita suka tekstur buah nangka, tapi kita suka rasa buah cempedak. Jadi pernah masa saya kecil-kecil dulu disebut ada pokok kahwin, nangka kahwin dengan cempedak, pokok nangka rupa buah tu ialah buah nangka rupa dia, tapi rasa dia rasa cempedak. Macam mana wallahualam lah, saya pun tak pernah rasa, tapi itu antara kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada akal manusia untuk berfikir sesuatu yang baik. Ataupun tuan-tuan tengok buah mata kucing kan, dulu kecil-kecil je mata kucing, sekarang ni dah tak ada dah buah mata kucing yang kecil-kecil tu, semua yang besar-besar yang kita sebut macam apa, buah longan dan sebagainya kan. Jadi itu semua adalah hasil daripada tangan-tangan kamu sendirilah, kamu buat dan kamu akan hasilkan sesuatu yang lebih manis. Tapi punca asalnya daripada belas ihsan Allah untuk jadikan pokok-pokok tersebut. Jadi kita kahwinkan dan sebagainya. So Allah Subhanahu Wa Taala suruh nikmati, tak ada masalah. Nikmat, ambil nikmat aku, makan no problem. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ni nak manusia itu bersyukur. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala nak manusia bersyukur dari sudut apa tahu? Tadi kita sebut dari sudut Allah Subhanahu Wa Taala yang tumbuhkan pokok kan. Tapi sebenarnya dari satu sudut lain tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala juga yang menyediakan tempat ataupun tanah untuk tuan-tuan tanam pokok tersebut. Bukan sekadar tuan-tuan boleh makan daripada buah-buahan itu, malahan tuan-tuan boleh ambil hasil daripada penjualan dan sebagainya kan. Betul tak? Ya. Daripada pokok tu bukan sekadar tuan-tuan boleh makan rasa buah yang manis itu, tahu? Bukan sekadar kita boleh makan. Tapi kalau tuan-tuan tanam dalam skala yang besar, yang banyak kan, jadi hasil daripada pokok tu tuan-tuan jual. Jadi jual dapat, katalah tuan-tuan dapat imbuhan yang lain dalam bentuk duit dan sebagainya. So duit tu tuan-tuan boleh beli sesuatu yang lain selain daripada buah-buahan tu. Punca dia daripada buah-buahan yang manis tu juga. Kalau tuan-tuan tengok dalam ayat yang sebelum ada disebut bijirin dan sebagainya kan. Jadi dengan bijirin pun sama, tuan-tuan tanam pokok padi, itu tak adalah manis buah padi tu. Tapi padi tu tuan-tuan disediakan tanah lapang untuk tuan-tuan tanam dan sebagainya kan. Kemudian hasil daripada penjualan padi tu tuan-tuan boleh beli sesuatu yang lain. Jadi tuan-tuan, sebenarnya itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kita bersyukur, dengan perkara-perkara tersebut. Okay, tuan-tuan Okey. Allah Subhanahu Wa Taala ni dia Maha Pemurah tuan-tuan Dia Maha Pemurah dan dia beri banyak nikmat kepada kita. So dalam konteks saya ni kita tak payah lagi jauh-jauh. Dia beri kita sesuatu yang kita tak boleh buat sendiri, iaitu manisnya buah yang kita rasa tersebut tuan-tuan Dan yang akhir sekali tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala ni sebenarnya dia tak mahu kita ni kufur, Dia tak mahu kita ni kufur dengan nikmat yang diberikan kepada kita, yang paling penting sekali sebenarnya tuan-tuan Allah ni nak kita bersyukur dan jangan kufur dengan nikmat Allah Azza wa Jalla. Sebab apa Allah Taala tak nak kita kufur tuan-tuan? Sebab Allah lah yang lebih tahu apakah akibat daripada kufur kepada nikmat Allah. Betul tuan-tuan Allah Ta'ala tak nak Allah Ta'ala tu yang maha mengetahui. Kalau kita kufur dengan nikmat Allah, akhirnya kita bersama-sama dengan iblis, bersama-sama dengan syaitan akan dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tuan-tuan. Ya, sebab apa tahu? Sebab iblis ni menampak baikkan perbuatan buruk, menampak baikkan perbuatan buruk, dan iblis memang dah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghasut manusia, dan iblis sebut qalilam ma tashkurun, sikit daripada kalangan mereka itu yang bersyukur, ya tuan-tuan. Baik, kita tengok apa yang kita boleh ambil dalam konteks teknikal ayat ni tuan-tuan sebentar. Alright. Liyakulu min samarihi, nanti saya besarkan. Kita consider ni sebagai rangkap pertama lah sebab ada tanda rangkap untuk diputuskan di sini.
liyakulu min samarihi wa ma amilathu aidihim. Seperti saya sebut tadi, ma ni kan kita cuba comply, kita cuba comply kedua-dua makna untuk ma ni. Okey. Liyakulu min samarihi. Li ni tuan-tuan, dia termasuk dalam kelompok haraf. Dan ini termasuk dalam kelompok haraf nasab. Apa dia haraf nasab? Okey, kalau tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan, kita akan jelaskan perkara ini pada peringkat yang ketiga tau, nanti tengok Kalau tuan-tuan sampai pada peringkat yang ketiga, peringkat ketiga tu peringkat terakhir tau. Mudah aja bahasa Arab ni sebenarnya. Ni peringkat terakhir, kita akan jelaskan pada tuan-tuan ya, kalau fi'il mudhari' seperti mana yang tuan-tuan jumpa nanti. Kita buat satu-satu bagi tuan-tuan faham dengan mudah Ya'kulu ni fi'il mudhari' tuan-tuan tahu. Ya'kulu ni fi'il mudhari'. Maknanya ialah mereka makan, nampak tak? Mereka makan. Ya'kulu maknanya mereka makan, dia termasuk dalam kelompok fi'il mudhari'. Okey, fi'il mudhari' ini tuan-tuan sebenarnya dia merupakan satu fi'il yang boleh berubah-ubah pangkat. Tengok sini Mudah-mudahan Allah pemudahkan tuan-tuan untuk faham Fi'il kan ada 3. Satu fi'il mudhari', satu fi'il madhi, satu fi'il amar. Itu kita dah jelaskan pada peringkat pertama pengajian tau. Fi'il ada 3 Satu fi'il mudhari'. Okay. Saya nak satu-satu supaya tuan-tuan boleh faham dengan terperinci. Pada peringkat yang pertama, ini peringkat pertama tau. Tuan-tuan belajar asas bahasa Arab. So kalau bila tuan-tuan belajar fi'il ada 3 saya sebut. Yang pertama fi'il mudhari', yang kedua fi'il madhi, yang ketiga fi'il amar. Okey, mudhari', madhi dan amar. Okey, pada pelajaran peringkat yang ketiga, bukan kedua tau, kita dah langkah peringkat Pada pelajaran peringkat yang ketiga, saya jelaskan fi'il tu ada madhi, mudhari' dan amar. Fi'il madhi dan fi'il mudhari' dan fi'il amar ni 2 daripada 3 dia tidak boleh diubah-ubah. Sebutan pun tak boleh diubah. Kalau tuan-tuan ubah, sama ada makna dia jadi lain ataupun tak ada makna, jadi tak ada makna So tuan-tuan, fi'il madhi dan fi'il amar dia tidak boleh diubah. Yang boleh diubah hanya fi'il mudhari' saja tuan-tuan. Jadi fi'il mudhari' saja yang boleh diubah. Jadi fi'il mudhari' ini dia boleh berubah kepada 3 jenis perubahan. Dia boleh baris depan ataupun berpangkat marfu', dia boleh berpangkat mansub, dia boleh berpangkat majzum. Biasanya kalau marfu' tu tuan-tuan tengok ujung dia baris depan ni, tuan-tuan tengok Contohnya macam kalimat dia duduk tau. Jadi tuan-tuan boleh baca yajlisu, tuan-tuan boleh baca yajlisa, tuan-tuan boleh baca yajlis. Nampak tak? Okay, asal-asal memang yajlisu baris depan. Okey, bila masa dia jadi yajlisa, bila masa dia jadi yajlis, mudah aja. Dia asalnya yajlisu, tapi kalau sebelum kalimat yajlisu tu ada kumpulan haraf baris atas, maka kita bacalah yajlisa. Kalau asalnya yajlisu, tiba-tiba kita baca yajlis. Kenapa jadi macam tu Ustaz? Sebab sebelum dia ada kalimat kelompok atau geng-geng kalimat haraf, kita panggil haraf baris mati. Jadi sebab tu kita baca yajlis. Yajlis, matikan dia. Asal dia memang yajlisu. Faham tak tuan-tuan? Okay, tapi kalau kita tengok ada fi'il mudhari' tertentu yang hujung dia ada nun tau. Dia untuk mereka duduk. Mereka duduk yajlisuna. Yajlisuna. Ada fi'il mudhari' yang hujung ada nun. Kalau jenis fi'il mudhari' yang hujung ada nun ni tuan-tuan, lain sikit cara tuan-tuan nak bagi di baris depan, baris atas dan baris mati tau. Macam ni tau. Okey, kalau masa dia baris depan, masa dia berada dalam keadaan asal dia marfu', tak ada geng haraf baris atas, tak ada geng haraf baris bawah sebelum dia, maka tuan-tuan baca yajlisuna. Ada na dia hujung. Tapi kalau ada geng haraf baris atas sebelum dia, katalah kalimat baris atas ni an. An asalnya yajlisuna kan. Jadi kalau kita ada an di pangkal dia, an yajlisu. Na dihilang. Sebab apa na dihilang? An tu punya pasal. An tu telah memberi baris atas kat dia dengan cara macam ni tau. Buang cik nun dia. Kalau secara teknikal kita sebut dia telah memberi pangkat baris mansub kepada fi'il mudhari' tersebut. Sebab apa? An tu lah. Dia tu geng haraf baris atas tau. Geng haraf nasab dia panggil. So geng haraf nasab dia akan menasabkan fi'il mudhari' tu. Elok-elok fi'il mudhari' tu ada nun di hujung, yajlisuna mereka duduk, tuan-tuan kena baca yajlisu, hilang nun dia. Sebab oleh haraf nasab tu. Sama macam haraf jazam juga. Sama kaedah dia. Kalau tuan-tuan tengok, kalau ada fi'il mudhari' asalnya yajlisuna, tapi tiba-tiba ada geng haraf baris mati. Contohnya perkataan lam.
lam mim. Lam mim tu haraf baris mati. Jadi kalau lam asalnya yajlisuna jadi lam yajlisu. Hilang nun dia. Jadi kalau tanya ustaz mana pergi nun hilang kan, kalau fi'il mudhari' untuk mereka kan ujung ada nun. Yajlisuna mereka duduk, yakuluna mereka makan, yadribuna mereka pukul, apa lagi yaqrauna mereka baca. Kalau untuk mereka duduk, mereka baca, ujung kalimat mesti ada nun tuan-tuan. Tapi mana nun dihilang kalau tuan-tuan tanya saya? Mana nun dihilang ustaz? Ustaz akan jawablah. Sebelum dia ada geng haraf baris atas. Geng haraf baris atas tu yang menghilangkan cik nun tu. Kalau begitu juga dengan geng haraf baris mati pun ada juga. Kalau andai kata sebelumnya ada geng haraf baris mati, maka nun tu hilang sebab apa? Sebab ni geng haraf baris mati. Tu yang terdapat dekat dalam ayat kita ni. Okey, tuan-tuan dengar Setakat tu kalau tuan-tuan dah mula nak nampak apa maksud dia, okey tuan-tuan tengok. Nanti lepas ni saya jelaskan, mudah-mudahan Allah pemudahkan tuan-tuan Okey, kita balik dekat ayat kita tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dulu. Saya slow-slow je jelaskan benda ni Okey. Li yakulu. Li ini dia termasuk dalam kelompok geng haraf baris atas. Geng haraf nasab. Okey, kat mana kita nak check ustaz? Tu saya kata tuan-tuan belajar peringkat yang ketiga, saya jelaskan perkara ni. Ya, tengok asal fi'il mudhari' dia berpangkat marfu' baris depan. Ya, tapi dia boleh berubah menjadi mansub kalau dia diganggu oleh geng-geng haraf nasab. Ni geng haraf nasab. Dia akan tukar jadi baris atas lah. Ya. Dan dia boleh tukar jadi baris mati. Masih bila kalau dia diganggu oleh geng haraf jazam. Okey, kita fokus kepada mansub ni. Sebabnya contoh kita tu ada haraf nasab Jadi nampak ni la ni. La yang maknanya supaya ataupun agar, dia termasuk dalam kelompok haraf nasab. Nampak? Jadi kalau dia termasuk dalam kelompok haraf nasab, asalnya tuan-tuan baca kalimat itu, kalimat ni asalnya yakuluna, ada ujung dia ada na. Mereka makan yakuluna, mereka duduk yajlisuna, mereka pergi yadhhabuna, mereka masuk yadkhuluna. Kalau untuk mereka pada fi'il mudhari' memang ada nun di hujung. Tapi bila tuan-tuan tanya ustaz, selalunya untuk mereka dalam fi'il mudhari' macam ni ujung ada nun ustaz, ni mana pergi nun dia? Jawapan saya ialah nun dia telah dihilangkan. Siapa yang menghilangkan dia? Ni geng haraf baris atas, ni geng haraf nasab ni telah menghilangkan dia. Ni alif ni apa Ustaz? Alif ni ada atau tidak? Dia tidak memberi apa-apa makna. Dia tidak memberi apa-apa kesan pada bacaan ataupun nahwu pun tuan-tuan Ini sengaja ditambah. Sebenarnya di sini nun. Sebenarnya di sini ada nun. Ya, untuk mereka pada fi'il mudhari' ujung mesti kena ada nun, tapi disebabkan ada li geng haraf nasab ni, maka nun ini telah dihilangkan oleh li. Okey, tiba-tiba tuan-tuan tanya, Ustaz, okeylah saya fahamlah. Li ni merupakan haraf nasab. Tak ada ke haraf nasab yang lain selain pada li? Ada. Ni tengok ni, apa lagi geng-geng si li ni? Ya, ni geng haraf nasab Ni li tu kat sini kan, dia ada fa supaya, hatta, kai, izan, lan, an. Ni an, lan, izan, kai, la atau fa supaya dan hatta. Ini semua geng-geng haraf nasab ni tuan-tuan. Kalau salah satu daripada ni ada sebelum pada fi'il mudhari' itu akan jadi mansub. Cara untuk menasabkan fi'il mudhari' kalau hujung yang ada nun tu, cara dia buang cik nun di hujung jika dia termasuk dari kelompok fi'il yang 5. So mereka termasuk dalam kelompok fi'il mudhari' yang 5. Tuan-tuan faham ke tidak? Tuan-tuan jangan risau kalau tuan-tuan masuk kelas Al-Furqan, benda tu tuan-tuan akan faham dengan sangat terperinci, dengan sangat detail. Kita akan jelaskan satu sampai tuan-tuan tahu macam mana bahasa Arab itu berfungsi tuan-tuan Okey, tuan-tuan jangan risau, tuan-tuan join je kelas kita. Macam mana nak join? Pergi ke, tuan-tuan kata saya berminat dan hantar ke 019-511-9000. Nanti tahulah admin Al-Furqan, dia akan bantu tuan-tuan untuk masuk kelas macam mana Kita akan teks tuan-tuan cari dan kaedah dia Kita belajar pakai WhatsApp senang Okey tuan-tuan. Kita teruskan Ni habislah ni. Kalau tuan-tuan belajar pada peringkat yang kedua, ini fi'il mudhari'. Apa ganti nama diri dekat dalam tu? Ni soalan kita pada peringkat kedua tuan Soalannya apa ganti nama diri dalam fi'il ni? Mereka ni rujuk pada siapa? Mereka ni rujuk pada orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa ayat ini turun dulu. Ada tak maf'ulun bih? Jawapannya tidak ada maf'ulun bih. Kemudian min maknanya dari. Inilah haraf, dia merupakan haraf jar. Samarihi 2 kalimat. Samari maknanya buah ataupun buah-buahan, hi tu nya buah-buahannya. So ini merupakan kalimat isim sebab dia baris bawah tuan-tuan Hi
kalimat isim yang isim juga, tapi isim ganti nama diri tuan-tuan. Kemudian wa dan ini merupakan kalimat haraf, dia merupakan haraf ataf, haraf penyambung cerita. Ma ni ni yang saya kata tadi, ma ni kadang-kadang maknanya tidaklah. Kadang-kadang maknanya apa yang. Kalau dalam konteks kamus Al-Furqan ni kita kata dia apa yang lah. Kalau apa yang maknanya dia ni merupakan kalimat isim, isim yang ada gelaran dan fungsi, iaitu isim yang mewakili. Ya, isim yang mewakili. Ya, dia mewakili apa? Dia mewakili buah-buahan yang dimakan. Wa ma amilatu aydihim, dan apa yang telah dilakukan, diusahakan oleh tangan-tangan mereka. Jadi apa yang ni termasuklah pokok dan sebagainya. Ya, okey, kalau tuan-tuan tanya ustaz kat mana kita nak belajar tentang mani, peringkat yang kedua. Tengok sini. Ni pelajaran peringkat kedua tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sampai peringkat yang kedua, ni diagram pun diagram kedua kan. Kita jelaskan isim ada dua jenis. Satu isim yang ada gelaran dan fungsi, satu lagi isim biasa. So ma tu isim yang ada gelaran dan fungsi. Mana dia dekat sini? Ma ni, ma apa yang abad ni? Tuan-tuan Alright. Mana tadi? Okey, ma Amilat hu aidihim. Amilat ia telah usahakan. Ganti nama diri dekat dalam ni ialah ia rujuk kepada tangan tu Hu-nya hu-nya ni merupakan kalimat isim, iaitu isim ganti nama diri. Aidihim ada dua kalimat. ID maknanya tangan-tangan, him maknanya mereka. Ini juga merupakan kalimat isim, him juga merupakan kalimat isim. Inilah isim ganti nama diri dirujuk kepada orang-orang yang menanam pokok itu. Afala yashkuruna. Adakah fa maka la tidak yashkuruna mereka bersyukur. Tengok ni tuan-tuan. Mereka bersyukur ni fi'il mudhari' nampak tak? Kalau fi'il mudhari' untuk mereka mesti ujung ada nun. Yashkuruna. Tapi kalau di pangkal ini ada geng haraf nasab. Katalah tadi kita jumpa li kan? Li kan? Betul tak? Li. Li ni kan geng haraf bari atas kan? Jadi cara untuk membari ataskan, untuk menasabkan fi'il mudhari' yashkuruna, kalau pangkal dia ada li, ni tak ada li kan? Kalau ada li kat sini, yashkuruna dia jadi yashkuru. Hilang nun dia. Disebabkan oleh li yang kita tambah tu. Tapi kat sini tak ada li, so yashkuruna lah. Kita baca je lagi tu. Faham tuan? Itu semua tuan-tuan akan faham dengan mahir, akan faham dengan detail dan mahir kalau tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan insya-Allah. So siapa nak belajar dengan Al-Furqan daripada awal, kita jelaskan daripada zero, daripada step yang pertama. Dan ni sesuai untuk tuan-tuan yang langsung tak ada asas bahasa Arab tuan-tuan tapi boleh baca Quran sikit-sikit lah. Kalau tuan-tuan tak kenal huruf pun susah juga macam mana kita nak belajar kan. Okey, tuan-tuan pergi ke 019-5119-1000, tuan-tuan WhatsApp pada mereka, saya berminat. Itu nombor hotline Al-Furqan tu sebenarnya. Nanti admin Al-Furqan akan bantu tuan-tuan ya. So tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah mudah-mudahan Allah pemudahkan kita untuk memahami ayat-ayatnya. Tuan-tuan dah share ke belum ni? Kalau tuan-tuan share jangan lupa bantu saya supaya kita dapatlah sama-sama bagi manfaat pada orang lain, sekurang-kurangnya untuk faham intipati ayat dan sedikit-sedikit belajar tentang ilmu nahwu ya. So terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan insya-Allah nanti kita jumpa lagi di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.